dalam mata pelajaran perniagaan. Diorang akan kongsi macam mana cara diorang belajar, apa teknik yang berkesan, apa yang sepatutnya dia buat sebab diorang pun belajar online macam awak juga. Okey, apa panduan yang awak akan dapat? Apa panduan yang awak boleh ikut? Okey, awak boleh tanya apa sahaja malam ni sebab konsep kita malam ni kita nak sharing. Okey, tapi memandangkan diorang agak lambat, sepatutnya pukul 8 kita dah mula, tapi tak apa, saya nak share dengan awak tentang kertas 3. Okey, kertas 3 setakat ni kita akan mula insyaAllah pada bulan 8. Okey, tajuk saya tak boleh nak jangka lagi tajuk dia. Cuma yang boleh saya katakan, pada tahun 2018 kita dah buat tajuk milikan tunggal, 2019 perkongsian dan tahun lepas milikan tunggal semula. Jadi awak rasa-rasa boleh agak kot tajuk untuk tahun ni. Tapi saya tak nak awak predict tajuk apa yang keluar, cuma saya nak awak bersedia. Kita sama-sama bersedia dengan tajuk yang akan kita dapat. Dan awak kena tahu kertas 3 tu penting. Salah satu cara macam mana awak nak score lah, awak kena score kertas 3. Nanti awak boleh tanya juga senior-senior tu berapa diorang dapat kertas 3 sebab diorang dapat markah kertas 3. Yang dapat A tu berapa markah kertas 3 dia. Sebab kertas 3 sangat membantu awak. Sangat membantu. Walaupun hanya 20 markah tapi dia memang membantu. Kertas 1 hanya membawa 20 markah. Jadi 20 campur kertas 3, 20 dah 40. Baki daripada kertas 2. Baki daripada kertas 2. Kertas 2 berapa jumlah dia? Jadi total untuk kertas 2 ialah 60 markah. Jadi jumlah keseluruhan ialah 100 markah. Cikgu Ong, dah rasa pukul berapa diorang akan masuk? Saya rasa Puan Nozila, you sambung dengan pengisian you dulu. Masa ada, saya akan onkan saya punya mic dan saya akan bagi tahu you. Sebab saya nak call, saya rasa mereka masih kerja lagi. So Banu dia sepatutnya 8.30 lah. Banu yang Syafiqah sepatutnya 8. Saya dah call tapi tak jawab call. Mungkin tengah kerja. I rasa Puan Nozila, you sambung you punya slot dulu. Okay, thank you Cikgu Ong. Kejap saya nak tengok dulu kehadiran untuk malam ni. Kita ada pelajar tingkatan 4 tak? Pelajar tingkatan 4 ada tak dekat sini? 4 UKM. Tak ada semua tingkatan 5 sahaja. Sedangkan saya dah invite diorang. Saya rasa dalam list itu ada 34 orang. Ya, betul. 34 tapi tolak 4 cikgu. So tinggal 30 ada orang. Ada S-Warren 4 UKM. S-Warren 4 UKM. Ada Ada. Ya, betul. Saya nampak. Cikgu Pacapan, selamat malam. Terima kasih sebab join majlis kita malam ni. Saya nak minta Cikgu Pacapan bagi sepatah dua kata sebagai kata semangat untuk pelajar perniagaan. Boleh Cikgu Pacapan? Ayo, gila. Okey. Saya cuma datang untuk sebagai tetamu jemputan, bukan jemputan lah, untuk tengok komitmen kita yang begitu baik sangat Sampai malam pun boleh berusaha untuk adakan program. Artinya panitia perniagaan dan juga KB profesional teknik dan juga kepada Puan Ong tahun kita.
we are celebrating my wife's birthday lah. Now going on. Okay. So saya ucapkan tahniah lah kepada semua guru-guru dan pelajar-pelajar yang masuk dalam program Pakistan ni program gunakanlah peluang ni untuk mendapat ilmu dan panduan di mana untuk mendapat yang baik. Dan pastikan pelajar-pelajar sentiasa ikuti DPR lah. Okay. Kerana kita tak dapat call yang sangat penting masuk kelas dan belajar seperti biasa. Okay. Jadi saya sekali lagi lah tahniah kepada bidang teknik signal dan juga panitia pengadaan dan juga Pon-Ong, especially yang ada dedicated counselor yang kita dapatlah. Tanya teruskan saya undur diri sekejap lagi sebab out of program Okay, thank you very much. Okay, terima kasih Cik Ucapan. Sebenarnya untuk buat teknik menjawab, saya sebenarnya dah buat teknik menjawab dengan pelajar ni. Jadi sebenarnya malam ni konsep saya dengan diorang hanya untuk sharing dengan pelajar tingkatan 5, ex-pelajar tingkatan 5. Tapi memandangkan diorang pun belum masuk lagi, jadi saya nak cerita tentang kertas 1 dan kertas 2 lah. Okay. Bagi pelajar perniagaan, okay, untuk kertas 2, cara awak nak score ialah apa yang awak perlu buat, awak kena tahu kata tugas. Okay, kata tugas. Okay, apa contoh kata tugas? Okay, cikgu akan share slide sekejap kata tugas. Kenapa dia tak keluar? Okey, nampak tak? Tak jelas. Tak jelas, cikgu. Kejap okey. Nampak? Nampak tak kelas? Sekarang dia ada. Okey, nampak Okey. Dalam perniagaan, apa yang awak kena faham bila awak menjawab kertas 2 ialah kata tugas. Okey, kata tugas ni maksud dia apa yang dia perlukan dalam soalan. Kalau awak salah faham kehendak soalan, awak salah konsep dan tak ada markah dekat situ. Okey, dan untuk pengetahuan awak, bermula tahun lepas, awak kena jawab soalan dengan jawapan yang penuh. Okey, contoh macam ni. Siapa nama awak? Okey, siapa nama awak? Okey, awak tak boleh jawab Dashan. Okey, jadi tak ada markah. Malah awak dikenakan penalti 1. Maksud dia tidak menjawab dengan penuh. Okey, jadi apa yang awak kena buat ialah nama saya Dashan. Okey, nama saya Dashan. Okey, itu ialah contoh. Okey, katakan untuk soalan bahagian C. Okey, sekarang ni bahagian C soalan apa? Soalan esei wajib jawab. Betul? Okey, dalam soalan esei wajib jawab bahagian C, apa yang awak perlu buat ialah dia akan bagi 5 soalan berdasarkan petikan teks. Okey,
Biasanya 4 ke 5 soalan. Okey, jadi untuk soalan 1, awak perlu buat kata kunci. Okey, contoh soalan berdasarkan petikan di atas. Okey, awak kena buat macam tu. Soalan berdasarkan petikan di atas. Okey? Sekali tu je awak kena buat. Maksudnya awak kena kaitkan dengan petikan teks. Okey, jadi untuk jawapan nombor 2, 3, 4 dan 5 awak tak perlu lagi buat ayat penuh. Itu untuk soalan bahagian C. Okey, berkaitan dengan kata kunci tadi. Okey, kata kunci tadi. Okey, yang pertama dia minta berikan. Bila dia suruh berikan, maksud dia dekat situ kena bagi fakta. Tak payah awak huraikan. Okey, contoh soalan bahagian C dia kata berikan nama peniaga tersebut. Okey, awak cuma tulis nama peniaga tersebut ialah Abu. Abu tinggal di Kuala Lumpur. Okey, tak perlu. Cuma berikan fakta sahaja. Okey, yang kedua, namakan. Okey, bila namakan pun tetap fakta. Tak perlu huraikan. Okey, bila dia tulis nyatakan. Bila nyatakan. Kalau nyatakan sahaja pun tak perlu terangkan. Tapi melainkan nyatakan dan terangkan. Baru awak kena huraikan. Okey, bila jelaskan. Okey, bila jelaskan fakta pun sama. Okey, awak kena terangkan fakta, kena bagi huraian. Bila jelaskan maksud dia memang kena hurai. Ada fakta, ada huraian, ada contoh. Satu fakta, satu huraian, satu contoh. Awak kena tengok markah. Okey, kalau markah tu 3. Jadi berapa fakta, berapa huraian, berapa contoh? Cikgu dah terangkan. Sebelum ni kita dah pernah buat teknik menjawab. Okey, berapa? Siapa boleh jawab? Siapa ingat? Dania? Kalau 3 markah. Okey, dia minta jelaskan. Satu fakta, satu huraian, satu contoh. Okey, pandai. Pandai Eliana, terima kasih. Maksud dia kalau 3 markah, 1 fakta, 1 huraian, 1 contoh. Mesti cukup quorum dia. Okey, kalau awak bagi 2 huraian, 1 contoh, awak hanya dapat markah 2 saja. Awak takkan dapat markah untuk contoh macam yang kita dah bincang sebelum ni. Okey, ingat saya just nak buat imbasan saja. Okey, kalau dia suruh bezakan. Okey, bezakan apa? Kita buat jadual terus. Kalau dalam soalan dia kata bezakan, terus buat jadual, terus buat. Bila dah buat jadual, terus buat pembandingan. Okey, contoh kalau dalam jadual tu dia suruh awak buat perkongsian. Okey, bezakan tentang perkongsian. Okey, kalau awak dah ada perkongsian yang bahagian yang baik, maksud dia yang sebelah lagi kolom terus buat dia punya perbezaan. Okey, terus buat perbandingan. Okey, kalau dia tanya bagaimanakah? Okey, bila bagaimanakah pun awak kena huraikan. Okey, kalau beri alasan pun sama, huraikan. Kalau dah sah-sah tulis huraikan, memang kena hurai. Kalau nyatakan fakta. Kalau hitung ialah pengiraan. Ini ialah teknik menjawab kertas 2. Okey, teknik menjawab kertas 2. Cikgu. Ini je kena faham kata kunci dia. Ya, siapa tanya saya tadi? Cikgu Nazila. Ya. Banu baru masuk. Okey. Okey. Hai Banu. Hai cikgu. Hai Banu, sihat? Banu bukalah kamera nak tengok. Okey. Hai Banu. Abang saya. Hai. Okey, anak-anak 5 UKM, 4 UKM, kita malam ni sangat bertuah sebab dapat berkongsi ilmu dengan pelajar cemerlang kita, Banu Leka. Okey, awak boleh tanya dekat dia apa sahaja soalan dan tips berkesan untuk skor cemerlang. Okey, tak ada masalah. Malam ni kita nak sharing
apa sahaja dia akan cakap, dia akan cerita. Yang penting awak kena tanya dia. Banyak tips daripada dia, okey? Okey Banu, boleh kita berkongsi? Boleh. Okey, Banu, terima kasih Banu. kalau boleh anda onkan kamu punya kamera boleh? Nampak saya sebab saya punya line slow sikit, saya takut nanti dia akan berhenti. Oh, okay. You hari itu kan saya ada minta kamu sediakan itu slide, ada tak? Ada? Bagus. Okay, kita mulakan dengan presentation kamu dulu. Lepas tu baru kita sambung dengan sesi soal jawab lah daripada junior-junior. Okay, boleh. Sekejap Pak Cikgu. Boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Banu, are you okay? Banu hilang pula. Tak apa, bagi dia masa Cikgu Ong. Mungkin dia nak setting kot. Okay, dapat dah. Okay. Nampak saya punya screen tak? Boleh? Sangat jelas? Sangat bagus? So hari ni saya hadirkan ni untuk bagi idea teknik pembelajaran perniagaan. So perniagaan ini bukan subjek yang sangat-sangat susah, macam dulu-dulu saya pernah rasa sangat susah. Tapi selepas saya naik form 5, saya dengar apa Cikgu Nurzila cakap, saya ikut cara dia, cara cikgu, memang sangat senang untuk saya. So kita mesti ada nota sendiri. Kita memang kalau nak baca textbook boleh lah, tapi mesti kita ada nota sendiri untuk lebih meningkatkan pemahaman kita. So saya buat nota sendiri, tapi nota-nota ni tak ada dekat saya lah, saya dah buang dah semua. So kalau saya buat nota, saya akan buat dalam bentuk peta untuk jadikan lebih menarik. For example, you boleh tengok, awak boleh buat dalam bentuk jadual. Lepas tu bentuk bertebui ke, lepas tu banyak bentuk ada yang boleh memudahkan pemahaman awak. Lepas tu awak gunalah pen yang berbeza untuk jadikan nota lebih menarik. Macam tak jadikan lebih bosan ke. Kalau awak nak baca nota itu, jadikan macam lebih menarik. Kalau macam tu awak mudah untuk faham. So kenapa awak nak buat nota? Sebab untuk memudahkan pemahaman awak. Tidak perlu membaca buku teks, lepas tu mudah rujuk. Kalau apa-apa you nak ingat ke, you just pergi refer you punya nota. Lepas tu kalau you guna pen ke lebih menarik, you ada macam minat untuk baca, you akan terasa bosan. Lepas tu ini buku yang sangat membantu saya masa saya tingkatan 5. Ini buku Cikgu Nurzila bagi kita kan? Ya, betul. Ini memang buku cikgu bagi kita. Ini soalan mesti soalan-soalan passive questions. SPM dia macam cikgu cakap lah, macam dia just ulang balik je dia punya soalan. Memang membantu kita. Buku ini macam really helping form 5 students, especially saya. Saya memang lemah dalam perniagaan. Even saya tak tahu apa-apa pun. Kalau macam saya buat buku ni, saya buat untuk Banu, boleh slow sikit sebab diorang nak Banu present dengan
perlahan sikit, jangan laju-laju. Okay, saya nervous ni. Okay. Okay. So buku ni macam sangat membantu Form 5 students. So saya memang lemah dalam perniagaan. Memang saya tak tahu apa-apa Form 4 ke Form 5, memang saya tak tahu. Masa Cikgu Norzila bagi buku ini, saya buat apa yang Cikgu cakap. Macam bab 1, ini ikut topik. Bab 1 ada banyak soalan. Bab 2 ada banyak soalan. Saya buatlah semua soalan itu. Macam ni saya mudah untuk faham. Walaupun saya tak baca textbook pun, masa saya buku ni lebih memudahkan saya. You boleh tengok saya punya progress dekat sini. Masa saya tingkatan 4, saya dapat E dalam perniagaan, 42. Masa akhir tahun, saya dapat 52. And then saya punya trial saya dapat A-, 76. And then saya punya experience saya dapat A dalam perniagaan. Sebab buku-buku itu sangat membantu Form 5 students. Lepas tu masa saya Form 4, Cikgu Lim memang bantu saya sangat-sangat. Macam saya perniagaan ni saya tak pandai, memang saya tak pandai. Saya macam nak give up. Tapi Cikgu Lim dan Cikgu Zila memang membantu saya untuk meningkatkan saya punya pemahaman saya. And then mereka memang push saya. Mereka macam mereka macam buat mengadakan banyak kelas. And then mereka memang push Form 5 students. And then to be honest, jangan struggle itu sekejap saja. If you overcome from your struggle, you can see the success. So success is not a final. Failure is not a fatal. So whatever happen, you just keep going. Because even there is a struggle, you will see your way. So don't even give up. And then I know your Form 5 students, you can see now you're going for online classes, you won't able to understand. But all these are your mindset. You say you able to understand during online classes, you boleh faham. You kata tak boleh faham, tak boleh faham. So ini semua ialah you punya mindset. Kalau you percaya you punya diri sendiri, memang you boleh dapat A dalam perniagaan. Bukan saja perniagaan, subjek lain juga. The thing is, you kena believe you punya self. So whatever happen, you just keep going. Online class itu macam saya tahu, masa saya tempat awal memang sangat susah untuk faham. Tapi sangat-sangat menarik untuk saya. Sebab masa saya face to face classes, saya takut. Memang saya takut nak tanya dekat cikgu. Kalau online classes, saya macam boleh tanya je lah macam tu saya. So online classes ni memang senang untuk faham. Tapi itu semuanya kita punya mindset. If you think easy, easy. If you think hard, it will be going to be hard. So that is from me. Thank you for giving this opportunity. Okay, thanks Banu. Okay, ada siapa-siapa nak tanya? Jangan lepaskan peluang ni, awak boleh tanya macam-macam. Okay. Hello Cikgu Zila, boleh saya berkongsi? Boleh Cikgu Lim. Okay saya tengah berjalan Okay, sorry Okay, sebenarnya saya rasa itu adalah salah seorang yang pelajar yang bagus lah. Saya masih ingat sebelum mereka register SPM last year, antara tu Banu adalah seorang pelajar yang nak drop perniagaan. Saya memang cakap, mengapa dia nak drop? Itu yang saya mengherankan dan saya rasa saya tak boleh terima lah. Tapi saya cakap, saya bertanya dengan Banu cakap, cikgu susah lah, tak boleh buat lah. So Cikgu Norzila pun hairan, dia pun risau, mengapa Banu tak nak ambil? Dan antara tu Banu adalah salah seorang yang dia target. Okay, tapi lepas tu saya berkongsi pengalaman dengan Banu, bercerita dengan dia. Dia sudah ambil keputusan ambil perniagaan. Tengok sekarang dia dapat mencapai apa yang dia dapat kan. So I pun percayalah apa-apa kamu mesti boleh berjaya dengan kegigihan kamu dan usaha kamu. Itulah kuncinya bagi saya lah. Okay, so Banu, congratulations again. Thank you. That's your effort lah. So I rasa saya boleh share dengan kamu semua. Memang perniagaan bukan sesuatu yang susah lah. Nak tak nak kamu boleh buat. Okay ya? That's all. Okay, thank you. Okay, saya tengok Loshini ask me apa Loshini tanya. Dia tanya macam mana you prepare SPM. The thing is awak kena ikut Cikgu Norzila. Apa-apa cikgu bagi buat saja. Sebab Cikgu Norzila, cikgu ni memang membantu kita sangat-sangat. Even saya kata buku itu kan memang membantu kita.
even you orang boleh tanya dekat Cikgu Nurzila lah. Memang Cikgu Nurzila akan bagi. Even apa yang cikgu bagi itu yang keluar. So jangan malas untuk buat latihan. So you kena enjoy, you kena love subjek itu baru you boleh berjaya. Don't force yourself. The thing is like don't be so stressed. You just enjoy what you're doing. So apa you buat, you love benda itu, you enjoy. Macam you main game kan, you enjoy, you suka kan, macam tu perniagaan. So the thing is, masa you buat exercise, walaupun itu salah, find your mistake. Buat banyak latihan, tanya Cikgu Nurzila, Cikgu Lim. So mereka bersedia untuk membantu kita lah. Banu, boleh saya tanya soalan? Kan teacher. Okay, macam mana biasanya Banu buat ulang kaji untuk perniagaan itu tiap-tiap hari ke ataupun satu minggu? Saya ada jadual sendiri. Saya ulang kaji perniagaan tiap-tiap hari. Kalau buat ulang kaji tiap-tiap hari kan, biasanya berapa jam dan waktu apa? Waktu pagi ke, waktu malam ke, macam mana? Kalau perniagaan, saya buat waktu malam and then saya buat banyak latihan pasir questions. Waktu malam tu pukul 8 ke ataupun tengah malam macam tu? You punya style? Saya buat perniagaan macam pukul 11, 12 macam tu lah. Oh, okay. Okey, yang lain cepat ambil peluang tanya dekat kakak Banu awak. Dasyan, tak ada soalan? Ya, cikgu. Dasyan tak nak tanya. Dasyan selalu banyak tanya dalam kelas. Dasyan boleh tanya terus dekat Banu. Saya fikir dulu, cikgu. Kalau Banu boleh type soalan. Saya soalan cikgu. Okey, Fawaz. Okey, tanya Akak Banu kan. Dulu time SPM luar, akak ada saingan tak? Contohnya kalau subjek ni akak ada saingan sihat lah, macam nak macam mana lebih berjaya daripada orang tu. Akak ada tak macam tu? Macam tu saya punya ni, saya akan cari saya punya diri sendiri lah. Saya takkan compare saya punya self dengan orang lain. Betul. Kalau macam you tengok masa saya form 4, saya punya pertengahan tahun saya dapat E and then saya punya final year saya dapat C. So saya tengok saya punya progress, saya appreciate saya punya diri sendiri. Saya tak compare sesiapa dengan saya. Sebab mereka punya jalan lain, kita punya jalan lain. Hello. Okay, Banu, nak tanya sedikit kalau macam buat nota mengajar ke ataupun you ada buku rujukan sendiri yang you baca baru buat nota? Saya guna textbook untuk buat nota sebab textbook ada semua benda. So macam Cikgu Zila ada bagi kita banyak nota. Cuma nota-nota ringkas macam tu sangat membantu saya dan saya baca saya buat nota. Biasanya kita kan pelupa, kita kan selalu bacakan perniagaan itu banyak fakta, banyak nota dan banyak fakta lah, kena hafal dan sebagainya. So macam mana you boleh ingat you punya nota, nombor satu. Nombor dua, macam mana you boleh tingkatan 4 punya syllabus you masih ingat punya. Macam mana you boleh ingat? Cara macam mana you practice? Okay, cara saya practice perniagaan macam saya buat buku yang Cikgu Nurzila bagi. Itu adalah tips. Macam bab 1 dia ada banyak question. So saya buat saya sudah biasa dengan soalan tu, saya sudah ingat dia punya fakta, semua saya sudah ingat. So buku Cikgu Nurzila banyak membantu saya lah. Saya tak ingat fakta apa-apa, masa saya buat buku tu saya automatically saya ingat. Dan saya baca again, saya ingat again. So apa saya nak prefer ialah minta buku itu daripada Cikgu Nurzila.
sebab buku tu memang banyak-banyak membantu kita, especially Form 5 students. So whatever Form 4 ke atau Form 5, apa-apa jadi you boleh, apa-apa ada masalah you boleh share dengan Cikgu Lim, dengan Cikgu Nurzila sebab mereka memang membantu kita banyak-banyak. And then tolong buat buku itu sebab buku itu memang membantu kita. So those buat buku itu akan dapat A dalam perniagaan. Guarantee, saya adalah eksperimen. So Darshan tanya dekat saya macam mana pas perniagaan. So macam saya cakap lah, you kena buat banyak pasir questions. Pasir question you boleh cari dekat Google ataupun macam saya cakap buku itu tanya dekat Cikgu Nurzila. Cikgu Nurzila akan bagi, you buat buku itu. And then you buat nota sendiri, itu je. Okay, Banu boleh share dengan diorang kertas Thanks, 3. Madu. Kertas 3. Ya, share dengan diorang experience buat kertas 3, apa yang diorang perlu buat supaya diorang tahu yang diorang kena score kertas 3 macam awak buat dengan kawan-kawan. Okay, kertas 3 tu macam especially accounts ke atau perniagaan, saya cakap Cikgu Lim dan Cikgu Nurzila memang bantu kita. Sebab masa kertas 3, kita orang tak tahu nak buat apa pun. Saya tahu, macam saya nangis tak tahu nak buat apa. Lepas tu saya balik sekolah and then Cikgu Nurzila kata bukan masa PKP. Lepas tu 1 minggu macam Cikgu Nurzila kata kena hantar kan. Kan cikgu kena hantar kan. Lepas tu kita tak tahu macam mana buat. And then nasib baik cikgu hantar satu Excel, kena buat penyata portfolio. Cikgu ingat ke cikgu hantar itu Excel semua. So itu memang membantu kita. So kertas 3 ni memang saya dapat 20 dan 18. Perniagaan saya dapat 20. Account saya dapat 18 sebab Cikgu Lim dan Cikgu Nurzila. Okay, Banu dia dapat kertas 3 full mark ya, 20 per 20 markah. Kertas 3 dia memang excellent. So semua ni berlaku sebab Cikgu Nurzila dan Cikgu Lim. Okey, ada lagi satu soalan berkenaan dengan online belajar. Selalunya online belajar ni kadang-kadang kita ada di rumah kan. Rumah sangat bising. Okey, mungkin ada adik-beradik yang kecil yang ganggu anda masa online learning semua itu. Macam mana Banu boleh fokus macam mana? Okey, kalau betul-betul nak belajar, ada gangguan ke tak ada gangguan itu memang saya tak ada hal. Sebab masa saya online kelas, saya ada 2 adik, 2 memang annoying saya. Masa saya nak belajar, mereka baru nak ambil buku, baru nak kacau-kacau saya. Tapi saya tak macam, saya fokus sebab saya memang nak belajar. Saya memang nak score, saya fokus. So semua ialah you punya mindset. You ingat ini tak boleh, memang tak boleh. You ingat boleh, kena boleh. So orang kacau kau atau apa-apa, it's your mindset lah. So if you want to nak study, so you memang fokus macam tu. Okay, ada satu soalan daripada Jovina. Dia kata, Banu, did you do any revision one day before your exams? Masa perniagaan, saya tak buat revision. Sebelum satu hari exam memang saya tak buat revision sebab saya ada masalah sikit, my personal problems lah. So saya tak sempat nak buat revision. Lepas tu saya dah cukup tidur, the next day saya wake up, saya datang tulis exam. Memang saya tak buat revision. Tapi yang memang membantu saya sebab revision saya buat sebelum ini memang membantu saya. Kelas 5 UKM tak ada soalan nak tanya dia ke? Sebab dia skor A tau. Tengok saya punya soalan lagi banyak. Sebab saya memang rasa nak tahu tau macam mana dia punya cara. Okay. Soalan yang seterusnya adalah kan kita PDPR kan, belajar online kan. Biasanya waktu adalah waktu pagi. Betul? Waktu pagi PDPR online kan. Dan biasanya masa lebih kurang pukul 8, 8.30 ataupun 9 pagi. Ramai pelajar yang katakan mereka tak dapat bangun pagi dan mereka kata, oh saya bangun lambat so terlepas. So apakah nasihat Banu kepada mereka ini?
dengan jawapan yang sedemikian. Saya bangun lambat, saya tak dapat bangun pagi. Okey, masa saya belajar online class kan, saya to be honest saya tidur pukul 4 macam tu and then saya bangun pukul 8. So kalau the thing is you kena set alarm and then you punya mindset. I'm telling you the mindset is your biggest assets. So you ingat you nak bangun, you nak belajar, you akan bangun. The thing is you rasa penat, you tak nak bangun, so you akan bagi alasan macam ni. So your mindset must be very clear. For example, sebelum you pergi tidur, you punya mindset, esok saya ada kelas, saya kena bangun. You kena strong dengan benda itu, baru you boleh bangun. So the thing is, you boleh bangun. Macam kita orang memang struggle, tapi saya sempat masuk kelas Cikgu Nurzila. And then the second thing is, kalau you betul-betul tak boleh masuk ke atau apa, you kena bagi tahu dekat Cikgu Nurzila, minta recording. Because you won't able to miss the classes lah. So the thing is, your mindset must be clear and then set in your mind that you will wake up and be on the time to the classes. So kalau you nak betul-betul nak belajar, you akan bangun. Or you don't want to study, you will give this kind of reasons lah. Sorry to say this lah. Okay, ada lagi soalan. Saya bacakan soalan yang panjang sikit daripada Turgesh. Okay, how to balance your time between entertainment and your studies? If me, I usually play games a lot. So on your opinion, how should I balance my time? Okay, Turgesh, how many hours you play your games? Probably 4 hours or 3 hours. 4 hours or 3 hours. So try to reduce your playing games. For example, one day you are playing 4 jam you main game. Macam Cikgu Nurzila cakap dengan kita, you main 4 jam kan. Day by day you try to reduce your game duration. You give time more to focus to your studies. For example, start from tomorrow, you just spend on a game for one hour, another 3 hours you focus on your studies. Another second day, you just play 30 minutes game and then you focus on your study. So for me, I won't play any games because I don't like games. So you try to reduce your games and then you give more focus to your studies. But at the same time, you have to keep yourself very happy. And then, so you kena jadikan you punya diri sendiri happy dulu. Happy tu you boleh main game, tapi jangan terlalu main game. Macam you kata you akan main 4 jam kan. So macam hari ni main 4 jam, esok you main 3 jam, lepas tu 2 jam, 1 jam. You boleh main game tapi jangan terlalu lah. The thing is you have to prepare your own schedule. Okay. Thank you. Okay, terima kasih ya. Muhammad Helmi Hakim juga tanya soalan. Dia punya soalan adalah macam mana kalau malas nak buat nota? Ada tak cara lain nak hafal? Buat latihan. Buat latihan Cikgu Nurzila bagi. Sebab the thing as I say is, saya tak suka perniagaan. Even saya sudah drop perniagaan, saya nangis nak ambil perniagaan. Tapi memang Cikgu Lim dan Cikgu Pasir pun, lepas tu memang mana Cikgu puja saya ambil perniagaan, tapi saya tak ambil perniagaan, saya nangis. And then saya ambil perniagaan. Lepas tu saya memang tak suka. Lepas saya buat yang buku latihan Cikgu Nurzila bagi, saya regret kenapa saya drop perniagaan. So that time saya rasa saya feel very regret kenapa saya drop perniagaan. And then second time saya rasa okay tak apa. Kita jangan buat salah ini lagi. We do that buku Cikgu Nurzila bagi. So you kena buat buku yang Cikgu Nurzila bagilah kalau you malas nak buat nota. Banu, saya dah bagi dia orang latihan. Tapi konsep dia kali ni saya tak bagi pakai buku. Tapi dia orang tak buat pun latihan saya. So dia orang rugi kan? Rugi tak Banu? Sangat rugi. Cuma saya bagi terus, saya suruh dia orang buat dalam Google Drive, dalam Google Classroom. Tapi yang hantar pun daripada saya send 37 orang, yang hantar dekat saya 9 orang, 8 orang je yang bagi respon. Yang lain tak respon. Sebab tu saya selalu tekankan dalam kelas, buat latihan saya bagi, buat latihan saya bagi. Tapi yang buat tu saya ucapkan terima kasih, banyak-banyak yang respon. Tapi yang
tak respon tu saya dah tak tahu macam mana nak bantu diorang. Sebab tu minta tolong Banu advice diorang betul-betul. Apa yang diorang kena buat sebenarnya. Yalah, for those memang tak buat latihan Cikgu Nurhazila memang awak rugi-rugi sangat. Betul tau, sebab apa yang cikgu bagi itu yang keluar dekat SPM kita. Semua dia pusing-pusing saja. For example, cikgu bagi soalan tu, dia benda yang sama. Dekat SPM keluar pun dia benda yang sama. Tapi dia just pusing soalan itu saja. So tolong buat latihan cikgu bagi. Kalau awak buat, memang awak dapat A. Serius awak dapat A. Sebab saya pun dapat E and saya pun dapat A. Sebab cikgu yang latihan cikgu bagi saya buat. So, jangan malas untuk buat latihan cikgu. Walaupun you tak nak buat nota, it's okay. Tapi please do the latihan yang cikgu bagi. Kalau you tak nak buat, memang awak yang rugi. Seriously awak yang rugi, so awak yang akan regret masa SPM. Masa tu ramai orang regret tau. Masa saya tu SPM, saya keluar banyak orang kata dengan saya tau. Kenapa saya tak buat latihan Cikgu Nurhazila bagi? So kenapa nak regret masa tu? Sebab SPM dah habis, exam dah habis. So this is your time, you have to decide whether you want to do or not. Kalau you buat, you akan dapat A. Kalau you tak buat, you decide what you want to get in your SPM. So the choice is yours lah. Okay, ada soalan lagi? Boleh saya nak tanya lagi, sebenarnya apa Banu, sebenarnya apa yang memotivasikan anda untuk bertekad dan tukar mindset bahawa you punya fokus adalah SPM? Apakah yang mendorong anda? Yang push anda betul-betul perlu fokus walaupun ada adik yang ganggu you, walaupun yang betul-betul memotivasikan saya ialah because of my family. Because saya punya family condition memang macam tu, and then saya tengok saya punya masa itu ibu saya pun kerja dekat rumah, dia ada online working. Dia betul-betul struggle. Saya rasa apa tahu? Belajar lebih senang daripada kerja ibu saya. The moment saya tengok ibu saya, memang saya masa saya form 3, form 1, form 2 memang saya tak belajar, saya main saja. Even PT3 saya punya result pun macam not so good. Memang tak baik sangat. Tapi masa saya form 5 macam tu, saya tengok saya punya family memang susah. And then the second thing is saya fikir saya punya ambition. Kalau saya lepas peluang ni, apa yang saya buat dekat future? Saya tengok ibu saya. Saya tengok saya punya sekeliling saya. Macam ibu saya memang susah. Dia datang kerja, dia tak ada masa untuk makan pun. Dia datang, dia buat kerja, lepas tu dia keluar, dia ambil kakak saya, lepas tu memang dia tak makan. So, saya rasa macam saya tak mau jadi macam ni. I want to be another person. I want to achieve something in my life. I want to make my parents proud. So, yang bagi betul-betul motivation dekat saya ialah my parents. Because my family background, and then my ambitions. Okay, ada soalan tak yang lain? Jangan malu-malu, Syabini. Sebab bukan senang kita nak dapat alumni tau. Yang sudi betul-betul duduk dan sebenarnya Banu dia kerja sampai malam tau. So you tengok dia berdedikasi sangat dan mengambil masa dia bekerja dan masih datang sharing dengan you all tau. So ini adalah peluang untuk anda tanya soalan tentang perniagaan. Macam mana, kenapa dia boleh dari E dulu sekarang sampai A. Kena tanya, boleh tanya apa-apa saja. Macam mana dia mana yang menjadikan dia boleh cemerlang sepanjang 2 tahun ini, apa yang dia buat. Anda boleh tanya punya. Sebab bukan senang. Ini sebenarnya ini adalah tahun pertama yang mana kita menjemput alumni berkongsi dengan junior form 5 dengan tingkatan 5. Yang sebelum ini memang kita tak pernah buat pun. Hanya sekadar teknik menjawab sahaja. So Banu dia sudi datang dan hari ini adalah paper pertama yang dia akan kongsi. Nanti ada lagi satu paper dia akan kongsi juga.
Tugas tanya apa saya buat masa saya stres. Saya dengar lagu. Saya tak main game. Saya dengar lagu yang meningkatkan motivasi saya lah. Macam Cikgu Ong pernah saja saya, ada YouTube dekat, kalau you rasa stres, you just tekan relax music, tak silap saya. Ya kan Cikgu Ong? Cikgu ada saja saya kan? Ya, yang hari itu saya bagi, you kata yang hari itu saya bagi you punya link itu Bukan masa saya form 5 saya jumpa cikgu. Lepas tu cikgu ada bagi tahu if you stress you listen to this music. Saya memang sudah lupa tapi bagusnya you masih ingat apa yang saya sampaikan dekat you. So, okay, bagus. Kalau you rasa stress, you just go to YouTube, you tekan relaxing music. You dengar lagu itu, you akan rasa relax, tenang. So, you akan takkan jadi stress. You will come back to normal mood. Ada lagi satu soalan. Sebab macam dalam paper perniagaan kebanyakan masa adalah fakta tau. Fakta dan banyak ayat-ayat yang panjang. Kadang-kadang you study pun you study akan ada masanya you rasa boring. Sebab kan ayat banyak kan. Lepas tu banyak fakta yang kena hafal. Macam mana you masih keep doing walaupun you know ada masanya you rasa teacher, your line lagging teacher, I couldn't hear you. Okay, apa yang saya katakan, macam mana you kurangkan rasa bosan study perniagaan? Kurangkan rasa bosan study perniagaan. Sebab Cikgu Nozila. Sebab Cikgu Nozila ajar kita cara yang mudah untuk buat soalan. Cikgu kata jangan buat dalam bentuk essay, make it simple. Buat dalam bentuk macam for example dash ayat, tapi buat bentuk karangan. So saya ikut cara Cikgu Nozila lah. Saya buat dash and then saya buat macam perkongsian aktif kan. Dash liability berhad. Dash lepas tu membayar gaji. Macam tu saya buat. Saya takkan buat dalam bentuk ayat panjang-panjang. Saya make it simple dan saya make it short. Saya akan make it simple dan short. Okay, sini ada satu soalan daripada Amirul. Dia kata, dia tanya apa yang Akak Banu buat ketika persediaan dalam paper perniagaan. Teacher, apa yang Akak Banu buat ketika SPM dekat dan subjek apa yang Akak Banu target? Teacher, I couldn't get it. What's she trying to say, teacher? He's trying to say before when the time is near, masa sudah dekat dengan SPM kan, apakah preparation yang anda buat? Nombor 1. Nombor 2 adalah kamu ada target apa-apa subjek tak masa itu? Okay. Actually, saya punya own target. Macam, for example, kita dekat sini ada banyak students kata, kalau SPM, saya dapat C cukup. Ada yang kata saya pass pun cukup. By then, you kena target you punya self lebih high untuk dapat. Kalau saya perniagaan saya pun target A+, tapi saya dapat A. It's okay. At least I get A. So, kalau you punya target high, you akan dapat high. So, you tanya, okay. Masa SPM dekat, saya buat buku yang Cikgu Nozila bagi. Saya buat banyak pasal questions. The thing is, buat yang apa Cikgu Nozila bagi. Tak kisahlah subjek BM ke atau apa-apa, buat pasal questions. The more you do exercise, the more you will see that your better results. For example, pasal questions, you buat dari 2009 to 2021, whatever, you akan tengok dia punya soalan akan berulang. Dia sama saja tapi dia punya struktur je berbeza. So apa yang saya buat ialah saya buat buku yang Cikgu Nozila bagi. And then saya ikut apa yang cikgu cakap. Okey, ada soalan lagi? Puan Ong nak bacakan? Saya rasa soalan ada pelajar yang angkat tangan. Siapa tu? Hello cikgu, hello Kak Banu. Hai. Okey Alia. Okay. Saya ada soalan. Saya ada 2 soalan.
kerja khusus bagi akak susah tak? Dan yang kedua, kalau belajar perniagaan dengan study tu better with music or not? Apa kerja khusus susah and Time akak belajar atau buat latihan tu better dengar lagu atau tidak? Okay, kerja khusus untuk saya memang tersusah sebab ada Cikgu Nurzila bantu kita. Sebab kerja khusus memang starting saya rasa susah and then saya rasa saya tak boleh buat. Tapi after guidance Cikgu Nurzila, kita orang boleh buat. And then masa you nak belajar perniagaan, you boleh dengar lagu tapi you dengar relax music. Jangan dengar lagu macam pop ke, macam apa pula, jangan dengar macam tu. You dengar relaxing music. You pergi tekan dekat Google, you just letak sebelah, you buat kerja. You akan tenang. Jangan dengar lagu macam lirik macam pop music ke atau macam lagu yang ada lirik, just dengan macam relaxing music. Enough lah. Okay, thank you. Welcome. S. Darshan? Darshan? Yes, Banu. Hi. Do you have any questions? Banu. Yes, I got. Okay. Yes, Banu, I got a question. Can watch YouTube or listen music while studying? Can I like that? Watch YouTube while studying Watch YouTube while I'm studying. So how you gonna concentrate in your studies? You want to watch Dana, Darshan? No, actually you want to watch YouTube while studying. Actually, that is not a proper way because the question is how you gonna concentrate. Oh, that's the problem. Yeah, no, because you are doing your work while you're watching YouTube. You tengok masa awak buat YouTube, masa awak tengok YouTube ke, masa awak tulis, you punya mata akan pergi 10 minit dekat sana. And then you will come back again. You buat 5 minit, you akan tengok balik. So bila you nak siapkan you punya kerja? When you gonna finish your work, when you gonna understand the thing you do, when you gonna like you feel easy, when you gonna feel like that? No, I have no idea. I just finish work only after I'll watch YouTube. Yeah. The thing is, saya tahulah dekat sini ramai student, mereka tak tahu macam mana nak manage mereka punya time. That's the thing. Macam cikgu orang kata, lambat bangun, and then tak ada masa, tak ada sempat. Itu semua you don't know how to manage your time. Once you already know manage your time, you will know how to focus on your studies. So, the thing is you have to prepare your own schedule. Kalau you prepare punya own schedule, you akan tahu lebih banyak masa pergi dekat mana. And then lebih banyak masa, lebih banyak masa pergi dekat mana and then the other thing pergi dekat mana. Okay. So, kalau you buat jadual, you akan tahu apa yang you buat. Alright. Got it, Banu. Yeah. So can listen only music lah. Okay, while I'm studying. Can listen relax music. Yeah. You can listen to relaxing music, okay? By then, the thing is you have to enjoy what you're doing. When you love the thing, you automatically will get to know lah. Whatever you're doing, you have to love the thing. For example, I love perniagaan. After that, I did the book on Nurzila gave, and then from that day, I love perniagaan. Then I didn't feel stressed or didn't feel bored because I like the thing I'm doing. Okay, Banu, got it. Yeah. Okay, thanks, Banu. Got it. Okay. So any questions? Okay, ada soalan lagi yang lain? Okay, saya suara nak tanya. Syahira. Shirley. Saya punya bisnes yang akhir adalah please be obedient to the teacher. Dengar apa yang cikgu cakap. You jangan fikir logical tak logical, itu bukan kita punya ini. Buat apa yang cikgu Nurzila bagi. The thing is siapa yang terbuat memang mereka rugi sangat.
especially saya tahu sebab lepas saya habis, macam saya cakap, saya keluar daripada Dewan, banyak orang regret. Memang banyak orang regret. Tapi saya tak regret sebab saya buat apa yang cikgu bagi. Memang saya tak get A+ dalam perniagaan, tapi saya dapat A, it's okay. At least I got A. Sebab cikgu pun ada target A+ dengan saya kan, tapi saya dapat A. Tapi it's okay lah, at least I got A. And then sorry teacher for disappointing you. Okay. And then tapi be obedient to the teacher. Just do whatever teacher give and be on the time to the classes. You just bawa buku itu, guarantee warranty you akan dapat A. Betul-betul dapat A. So don't be lazy and then enjoy what you're doing and love the thing. That's it. Okay, ada seorang pelajar Dania, dia tanya soalan ini. Boleh dengar saya ke Bu Anu? Can teacher, can. Okay ya. Akak, kalau pelajar yang kerja, kadang kala kita orang terkejar-kejar. Okay, nak buat kerja. Bagi pendapat akak, macam mana akak nak bagikan masa? Maksudnya dia kerja. Lepas tu nak buat kerja sekolah lagi. So macam mana nak balance? Okay. So the only solution is you kena buat you punya jadual sendiri. Macam orang yang kerja, saya faham. Sebab mereka buat kerja and then at the same time mereka kena buat mereka punya concentrated studies and then mereka kena buat homework kan. So you kena tengok pukul berapa you kerja. And then masa yang ada tu, you buatlah kerja you ke atau you ambil rest and then you continue. Jangan rushing. Because you rushing, the more masa you rushing kan, you akan macam rasa memang stress. Memang stress, saya tahu memang stress. And then you kena pandai bagikan masa. Prepare your own schedule, you will get to know. Turkis tidak suka siapa? Itu tak payah jawab. Kalau ada, tak cikgu. Okay, itu tak payah jawab. Tak ada tak cikgu yang kakak tak suka tapi terpaksa belajar dengan cikgu. Okay. I can understand. Turgis, I can understand. You can say you tak suka cikgu itu. The thing is, you akan regret sebab semua cikgu memang care kita. It doesn't matter siapa itu. Semua cikgu memang care kita. For example, Cikgu Zila masa kita orang SPM, cikgu memang bantu kita. Cikgu Lim masa saat terakhir, dia yang memang bantu kita masa accounts. Accounts memang saya lemah. Seriously, I'm very very weak. Tapi Cikgu Lim memang bantu saya. So, you tak suka ke tak suka, it doesn't matter. You have to give the respect to the teachers lah, because they who the one will help you when you are going to sit for SPM, when you are going to sit for SPM exam. So please love all the teachers because teachers are really really caring you all. How to overcome it? Okay. Okay, Turgesh, you asking me how to overcome from it, isn't it? Look at the teacher's hard work. Simple thing, look at the teacher's hard work. For example, awak attend kelas itu pukul 8 kan, sampai pukul 9, 1 jam kan. Tengok cikgu itu punya hard work. Kenapa cikgu itu letak hard work? Sebab kita nak score. Kita punya masa hadapan cikgu yang bagi, cikgu punya, teacher are sacrificing a lot compared to us. For example, cikgu kena jaga cikgu punya anak, cikgu kena masa, cikgu ada banyak-banyak aktiviti compared to us. Tapi cikgu luangkan masa untuk ajar kita. Kenapa? Untuk kita punya masa hadapan. So you have to see teacher sacrifices. I'm telling you, teachers are great. Cikgu Norzila atau cikgu mana-mana cikgu, they are bagikan masa mereka untuk ajar kita. So we have to feel grateful for that. So look at the teacher sacrifices. Cikgu Norzila, ada apa-apa lagi nak tambah ke? Untuk pengetahuan anda semua ya, Syafiqah juga sudah masuk Syafiqah juga sudah berada di sini. So Puan Norzila, ada apa-apa nak tambah lagi? Okey, tak ada. Saya rasa perkongsian Banu tadi memang perkongsian yang bagus, jelas, dan saya harap sangat pelajar-pelajar ni dapat
mendengar, okey, dan mengambil kira apa sahaja yang telah Banu sampaikan. Okey, tolong dengar dan simpan dalam kepala masing-masing. Okey, apa pun kena buat, do more exercise. Okey. Saya rasa cukup setakat itulah yang saya nak komen untuk Banu lah. Saya tambah sedikit saja. Saya memang sangat I feel very proud of you lah. Because number one, you punya sikap sangat humble. You are very humble person. Sangat membantu. Sebab saya ada call juga beberapa orang pelajar sama batch dengan anda dan bukan semuanya sudi datang berkongsi. Tetapi Banu tak cakap apa, Banu kata okey, terus saja. Walaupun you ada masa you pada tempat kerja baru balik rumah kan, saya tahu sebab Banu kata you perlu bekerja masa, tapi Banu masih sanggup ambil masa you tahu untuk datang berkongsi dengan anda semua. Ini bermaksud dia sayang dengan sekolah SMK Seremban 3 tau. Dia nak semua kita di sini rasa bangga dengan SMK Seremban 3. Okey, dan bukan lagi dengan label bahawa kita lemah, kita tak boleh buat, tapi Banu tunjukkan bahawa sebagai seorang pelajar SMK Seremban 3 masih mampu skor A lagi. Masih mampu skor A lagi. So, dan dia datang sebab dia nak kita semangat tinggi tau. Sebab dalam time macam online macam ini kan, kadang-kadang kita ada banyak kekangan. Tapi dia tak cakap apa, dia datang saja. Tengok dia pun, sebenarnya saya minta dia adalah sangat bagus sebab saya tak tengok lagi, saya tak tengok pun. Dia dah siapkan dengan baik. Sangat sesuai dengan pengisian yang saya cakap dengan dia. Saya hanya briefing 3 minit saja. Saya cakap dengan dia, okey, pengisian you macam ni. You kena buat perkongsian ni. I am really very proud of you. Very, very proud of you. Okay. I feel that she can be your role model. Dia boleh jadi teladan kepada anda semua. Termasuk saya tau. Bukan saja murid-murid tetapi termasuk saya juga. Okay. So saya ingin nak ucapkan ribuan terima kasih sebab sudi datang. Dan kita ada lagi satu paper yang Banu juga akan sharing dalam tu. Banu, what paper ready I think Accounts, teacher. Oh yeah, accounts. Yeah. Okay. Terima kasih kepada Kak Banu dan bagi pelajar-pelajar di sini tolong jangan leave dulu sebab kita ada seorang lagi pelajar, betul Cikgu Nozila? Ya betul. Mungkin Cikgu Nozila nak perkenalkan. Okey. Assalamualaikum Syafiqah. Ya cikgu, salam. Okey, boleh buka kamera? Mungkin adik-adik awak yang tingkatan 4, tingkatan 5 ni nak kenal siapa Syafiqah Amira yang dapat A ni. Okay. Cikgu dengar tak suara saya? Dengar. Yang lain dengar tak? Dia baru balik kerja, ya Allah. Oh, kesian. Tengok macam mana bersusah payahnya kakak-kakak awak ni nak berkongsi. Jadi saya nak awak appreciate sangat dan awak sama-sama ambil perkongsian malam ni dan boleh share apa sahaja. Tanya dekat diorang macam mana cara diorang belajar semua. Okay, Syafiqah boleh tunjuk, boleh buka kamera. Sekejap cikgu.
Okay. Okay. Jadi malam ni kita beruntung dapat perkongsian daripada Banu dan Syafiqah Amira. Okay, jadi selepas kita dah dengar perkongsian daripada Banu, kita dengar pula perkongsian daripada Syafiqah Amira. Okay, macam mana cara dan teknik yang berkesan untuk dia skor A dalam perniagaan. Okay, Syafiqah, boleh awak share? Boleh mula ke? Boleh. Dah boleh mula cikgu? Boleh Syafiqah. Oh, cakap je. Cakap je. Assalamualaikum. Nama saya Syafiqah Amira. Ex-student S3 dari 5 UKM. Okay. So tips belajar lah. Macam tu yang Syafiqah selalu guna tips belajar ada 5 First, korang kena ambil nota atau info yang cikgu bagi setiap kali kelas. Kena macam kadang-kadang cikgu bagi latihan kan, lepas tu kadang-kadang cikgu kata buat note ni, letak ni, so korang kena letak dekat note korang tu isi apa yang patut kena isi dekat latihan tu. Lepas tu yang kedua, korang kena banyakkan membaca bab-bab yang selalu keluar dalam exam. So baca kita orang kan batch last untuk yang KB tak ingat tapi so kita orang tahu mana yang bab-bab yang selalu keluar dalam exam sebelum-sebelum ni juga. So kita orang akan hafal lah bab-bab tu paling banyak Lepas tu korang kena banyak baca bab yang paling susah sebenarnya. Bab yang senang tu korang kena siap-siap fahamkan sebelum dekat-dekat dengan exam. And then korang kena banyakkan buat latihan soalan objektif sebab soalan objektif ni soalan dia ulang-ulang je tapi tak tahu kalau korang punya tahun ni punya paper still sama ke tak tahu Tapi kita orang punya dulu soalan dia still ulang-ulang tapi dia macam ubah-ubah sikit-sikit lah. Lepas tu kalau korang buat latihan, korang kena ingat soalan yang korang buat tu dengan jawapan dia sekali. Korang kena ingat soalan tu dan fahamkan soalan tu dan jawapan dia. Sebab kadang-kadang soalan tu dia berulang tapi dia tukar situasi dalam soalan tu lah. Okay, so lepas tu yang tips yang kelima lah, kalau nak belajar perniagaan ni, macam nak dekat exam macam tu, banyakkan main quiz-quiz yang kadang ada orang share link kan, quiz soalan-soalan perniagaan. So korang kena buat lah setiap bab tu, lepas tu korang ulang. So nanti korang dah tahu lah mana yang salah, mana yang betul dan korang akan auto ingat lah semua tu. Kalau tak dapat buat macam tu pun boleh dengan kawan-kawan juga. Macam dekat sekolah, time-time nak last minute lah nak exam tu, korang banyakkan bertanya dengan kawan, lepas tu banyakkan lah tanya-tanya ni macam mana, ni macam mana. Lepas tu korang macam tanya dia balik, dia jawab. Lepas tu bila dia tanya, kita jawab balik. So korang kena ada komunikasi dengan kawan yang baik So macam tu lah. Okay, Syafiqah boleh share kertas 3 dengan dia orang? Kertas kertas 3 sebenarnya kertas 3 paling senang. Kertas 3 tu memang point korang kalau 20 markah tu dapat, memang korang lulus lah. Tapi kalau orang yang memang dia mana target so jangan risau lah sebab 20 markah tu memang ada kat tangan korang. Benda tu kena cakap dengan kawan lah, kena buat sama-sama dengan kawan sebenarnya. Macam Syafiqah dulu,
macam ada part penyata kewangan tu tak sempat print, lepas tu minta Alif Fitri yang tolong printkan sampai 11-12 malam baru dia balik rumah. Sampai ada yang duduk dekat kedai photostat tu still photostat benda-benda yang macam tu. So korang kena, dengan kawan tu memang kena buat sama-sama dengan kawan sebenarnya, kertas 3 tu lah. So kalau tak tahu ke tanya kawan, jangan tertinggal lah. Kertas 3 paling senang. So kalau buat tu jangan buat tak endah je lah. Memang kena buat juga selama. Kalau korang tak masuk kelas ke apa, tanyalah kawan-kawan. Mesti kawan jawab punya. So sebenarnya kawan tu lah penting bila time belajar tu sebenarnya. Fokus ni maksudnya. So kalau cara Syarika belajar dekat rumah, macam mana? Maksudnya jangan malu bertanya. Betul? Jangan malu bertanya lah. Contoh korang takut dengan Cikgu Zila, suruh kawan tanya macam tu. Suruh kawan tanya, nanti boleh lah juga dapat jawapan. Lepas tu nanti share-share lah dengan kawan juga. So sama-sama tolong lah. So kalau korang suruh kawan photostat ke apa ke print ke, jangan tak bayar pula sebab kesian lah orang tu tunggu lama-lama kan. So kalau orang tu susah, kita pun tolong dia juga macam tu. Syafiqah, boleh saya tanya kalau macam kat rumah, yang cari Syarika belajar, you sambung dulu dengan cara you belajar di rumah dalam kertas perniagaan. Boleh dengar saya? Okay. Boleh? So, cara saya belajar dekat rumah, first kena ada suasana yang senyap lah. Memang dalam suasana yang senyap, jangan ada orang dalam bilik lah. Memang kena senyap je lah sepanjang masa. So tak ada kaedah yang kena buka lagu time belajar tu, semua tipu. Nanti korang mesti tak boleh belajar. Lepas tu yang kedua, korang kena tahu apa korang patut buat esok tau, esok hari tu. So contoh pagi tu, lepas subuh tu ke, korang dah target korang nak buat kertas 2 sebab kertas 2 kan banyak membaca. So kena pakai otak. So korang dah target pagi tu kena buat kertas 2. So macam tengah hari ke atau malam, korang boleh buat kertas 1 sebab mungkin korang time-time tu ngantuk kan. So kertas 1 tu lah boleh refresh balik kepala korang tu. Lepas tu kurangkan main telefon sebenarnya. Macam Syarika tak main, Syarika tutup semua social media Syarika time nak dekat exam. Deaktif semua sebab benda tu dia ganggu juga sebenarnya. Lepas tu korang kena set time belajar. Sebenarnya lah benda macam tu. Tapi dia ikut orang juga. Kadang-kadang orang tu tak ikut juga masa tapi tak apa, korang still berusaha. Boleh je buat macam tu. Lepas tu kalau korang tidur, korang kena tidur awal, lepas tu bangun awal. Bangun awal tu bangun sebelum subuh lah. Bangun sebelum subuh, lepas tu korang study sikit ke, lepas study tu dah subuh ke, korang nak tidur ke, kalau Syarika akan tidur, lepas tu nanti dalam pukul 9 lebih macam tu barulah bangun. Lepas tu baru belajar sikit-sikit. So macam tengah hari tu kadang kita rasa malas kan. So Syarika pun tak push diri Syarika, malam baru belajar balik macam tu. Itulah. Macam mana Syafiqah buat nota? Kalau nota, Syarika tak buat semua bab tau. Maksudnya macam bab yang susah je Syarika akan buat. Syarika akan buat nota tu siap-siap, tulislah dekat buku, dan Syarika akan tulislah benda yang penting. Lepas tu nanti bila kat sekolah, cikgu akan ulang. So Syarika akan macam tambah isi-isi tepi-tepi je, macam tu je. So benda tu sebenarnya bagi Syarika tak payah buat nota lah. Syarika banyak baca je, lepas tu faham sendiri. So macam bila
dalam bilik, Syarika akan cakap seorang-seorang macam ni lah. Maksudnya tanya-tanya diri balik macam tu. Okey, ada soalan di sini ya daripada Amirul. Dia tanya macam mana nak ingat balik perniagaan kertas, mata pelajaran perniagaan tingkatan 4, silibus tingkatan 4. Macam mana nak ingat balik silibus tingkatan 4? Apakah tips-tips Syafiqah untuk sharing? Untuk form 4, macam form 4 kurang fokus. Waktu form 4 kita orang sebenarnya kurang fokus lah, termasuk Syafiqah sendiri kurang fokus. So time form 5, Cikgu Zila akan ajar balik lah time waktu form 4 tu punya bab. So time bab tu korang kena fokus betul-betul waktu cikgu ajar untuk form 4 tu. Macam kita orang, macam cikgu dah target mana yang soalan mana yang akan keluar, lepas tu bab mana yang banyak keluar. So macam macam tahun ni cikgu kata bab form 4 punya paling banyak. So kita orang banyakkan baca form 4 lah sebenarnya. Lepas tu baru form 5 macam tu. Macam mana Syafiqah hafal? Ada tips tak? Hafal tips dia, korang kena duduk dalam bilik seorang-seorang. Lepas tu jangan buka telefon, jangan buat apa-apa. Memang baca buku. Bila baca buku tu ulang balik, tanya dekat diri sendiri. Maksudnya kalau macam ni, macam mana dia boleh macam ni. Lepas tu jawab balik soalan tu. Macam buka buku latihan, baca balik soalan tu, lepas tu baca balik jawapan dia, lepas tu ulang balik benda tu, tanya, lepas tu korang kena ingat jawapan dia tu. Syarika tak hafal tapi Syarika faham sebenarnya. Macam tu. Syafiqah, macam mana cara anda uruskan masa anda? Dalam paper perniagaan, you buat ulang kaji tiap-tiap hari ke? Ataupun 1 minggu, 2 hari saja buat ulang kaji perniagaan ke? Dan biasanya pukul berapa you saya sebenarnya jujur sebenarnya jarang buat ulang kaji perniagaan sebab suka tengok jadual lah. So kalau jadual tu macam tak ada perniagaan, tak ulang kaji. So macam minggu tu hari yang ada perniagaan baru ulang kaji. So macam yang SPM punya perniagaan macam second subject last lah. So awal-awal minggu tu baru baca perniagaan. Lepas tu dah tak baca dah, fokus yang bab lain, barulah yang minggu yang sebelum exam tu baru baca balik. Nak uruskan masa tu ikut korang, kalau korang power subjek lain, korang bacalah perniagaan dulu. So kalau korang rasa perniagaan korang low, korang baca perniagaan. Macam tu. Okey, ada soalan daripada Amirul. Dia tanya selain daripada akak buat nota, apa lagi yang akak buat? Kalau perniagaan, kita orang macam Syarika suka ramai-ramai lah. Kelas kita orang suka sharing, ada quiz, ada macam-macam lagi lah. So dekat situ kadang-kadang dalam grup kita orang buatlah seorang satu. Maksudnya siapa punya markah paling tinggi ke, dia macam tu lah study. Maksudnya korang tanya-tanya dengan kawan-kawan, sambil belajar online lah maksudnya. Buat quiz dengan kawan, tanya kawan. Kalau Syarika memang buat nota dan baca je, tak ada buat benda lain.
Soalan daripada Jovin ya. Macam mana nak elakkan dari main phone semasa PDPR ataupun semasa sebenarnya Syaika tutup semua social media kecuali WhatsApp . So IG macam Instagram Syaika tak main, Twitter Syaika tak main. Awal-awal nak maksudnya time exam bulan 2, memang bulan 1 tu Syaika dah tekad tutup semua. So Syaika memang takkan belajar lah. Korang kena fikir juga apa yang korang nak. Sebenarnya kenapa korang study? Kenapa korang kena belajar? Korang nak masuk mana? Korang nak jadi apa? So Syaika fikir benda-benda yang macam tu lah. Syaika fikir Syaika nak masuk universiti ni sebab nak jadi apa? Nak jadi tentera macam tu. So itulah salah satunya. Korang kena fikir jugalah kenapa korang kena belajar dan kenapa korang kena tak boleh main telefon. Sebab benda tu sangat ganggu. Korang kena fikir sendiri dah sebab korang belajar ni. Dan Syaika sebenarnya banyak tengok video bila orang dapat result elok-elok tau. So Syaika akan rasa lebih bersemangat lah. Rasa macam nak banggakan parents. So dekat situ lagi meningkatkan semangat korang untuk belajar. Soalan dari Amirul. Bab 4 tingkatan 5 ada bahagian yang kira-kira. Macam mana akak nak ingat jalan kira? Kalau yang bagi mereka yang lemah bahagian kira-kira, macam mana nak buat? Apa yang kita boleh buat? Sebenarnya soalan kira-kira tu korang punya dengan kita orang punya lain kan, tapi yang tak tahulah diorang punya pun ada diorang punya formula ke tak tahu, tapi kita orang punya memang ada formula, lepas tu cikgu dah sediakan. So korang kena tahulah formula tu, kena hafal formula tu, patut kena buat apa bila jumpa soalan tu. Sebenarnya korang takkan lemah sebab soalan tu kira-kira benda tu lah paling senang sebenarnya. Cikgu tak dengar lah cikgu. Tak dengar cikgu. Okey, berkaitan soalan pengiraan, sama macam Syafiqah terangkan, maksud dia awak memang kena ikut formula yang cikgu cakap. Kan cikgu dah bagi, macam diorang hafal je formula tu, memang tu je cara dia, memang lepas tu buat latihan, memang akan dapat. Tak ada choice, tak ada pilihan lain. Nak tak nak awak memang kena banyak buat latihan. Macam yang saya dah share dengan 3 kelas sebelum ni. 3 sesi kita buat pengiraan, itulah yang maksud Syafiqah. Formula dia sama, formula tu juga yang saya bagi dekat diorang. Yang sekarang saya turunkan formula tu dekat kelas awak. Teknik yang sama. Okey, Syafiqah ada lagi nak sambung apa-apa? Tak ada dah. Kawan-kawan di sini. Okey, kalau tak ada, Puan Nozila ada kata-kata apa tak untuk akhiri slot perkongsian Syafiqah? Boleh dengar saya ke? Syafiqah. Ya. Tu je lah. So korang sebenarnya kena tahu hala tuju korang, kenapa korang ambil perniagaan macam Syafiqah. Syafiqah ambil perniagaan sebab Syafiqah nak ke arah yang tu. So untuk universiti ni Syafiqah mohon semua kos yang ada perniagaan macam pengurusan, pentadbiran, semua Syafiqah ambil yang ada kena mengena dengan tu. Sebab bagi Syafiqah benda tu Syafiqah dah faham. So insyaAllah Syafiqah boleh bawa lah benda tu. Tu saja. Ya, so saya serah balik slot yang seterusnya kepada Puan Nozila. Okey, terima kasih banyak Cikgu Ong.
Okey, saya rasa setakat ni ada lagi soalan sebab memandangkan masa pun dah hampir 9:30 malam. Ada soalan? Tak ada. Tak ada? Okey, jadi saya nak ucapkan terima kasih banyak-banyak dekat Banu, Syafiqah dan kita ada lagi 2 orang sebenarnya tapi tak dapat hadir atas sebab-sebab yang tak dapat dielakkan. Okey. Dan saya pun rasa perkongsian yang akan diorang kongsikan pun lebih kurang sama seperti Banu dan Syafiqah. Jadi saya nak awak ambil peluang apa yang awak dengar malam ni, lepas je kita habis program ni. Okey, awak fikir apa yang awak kena buat? Awak kena move, kena pergi next step. Okey, apa awak kena buat malam ni? Kena fikir jalan, saya kena berubah untuk dapat A. Tak semestinya awak gagal sekarang, awak akan gagal sampai SPM. Okey, kita SPM bulan 3 jadi awak ada masa lagi. Tak semestinya sekarang ni awak gagal sampai bulan 3. Dan tak semestinya sekarang awak dapat A, awak akan dapat A juga sampai bulan 3. Okey? Yang pasti awak kena usaha berterusan. Usaha secara bersungguh-sungguh. Tak ada ilmu yang tak mudah untuk awak capai selain awak berusaha. Tuhan pun suruh kita usaha. Tak ada benda yang datang depan mata. Kalau awak nak makan pun awak kena buat apa? Kena ambil makanan, suap, makanan masuk mulut, kunyah, baru proses. Tak ada awak baring, nak makan, makanan masuk sendiri, tak ada. Tak semudah tu, tak ada benda yang mudah dalam hidup awak. Semua kena ada cabaran. Okey, jadi saya nak awak sahut cabaran, awak pastikan awak pun boleh cemerlang macam Syafiqah dan Banu Leka. Tak ada masalah, tak ada benda yang mustahil dalam hidup awak. Okey, boleh? Boleh tak 5 UKM, 4 UKM? Boleh cikgu. Boleh cikgu. Okey, formula satu je. Mana pun awak pergi, awak kena hormat dengan orang yang lebih tua dari diri awak. Awak kena belajar sentiasa pandang ke bawah, jangan pandang ke atas. Dan suka ke tak suka dengan cikgu tu, awak kena belajar untuk terima. Belajar untuk sayang. Okey, macam mana awak nak belajar dengan tenang kalau awak rasa tak suka dengan cikgu tu? Tak boleh. Awak kena ingat cikgu tu bagi ilmu dekat awak. Awak nak minta ilmu dari dia. Awak nak minta ilmu, awak nak minta barang dengan orang. Takkan awak nak minta marah-marah. Kan? Awak mesti nak minta baik-baik. Awak nak cikgu tu redha dengan awak. Okey? Bila cikgu tu ikhlas, cikgu tu sayang, kalau awak tak pandai pun awak memang akan cemerlang. Awak jangan risau. Tak percaya awak tanya cikgu Ong. Okey? Murid yang hormat cikgu, walaupun dia tak pandai, Tuhan pasti tolong dia. Betul. Betul tak Jovin? Betul cikgu. Okay. Betul cikgu. Betul. Kita kena hormat cikgu. Apa pun yang pertama mesti kena hormat. Okay. Lepas tu yang kedua disiplin. Disiplin datang dulu, baru awak boleh cemerlang. Kalau awak cemerlang, awak takkan cemerlang kalau tak ada disiplin. Okay, pegang dua benda ni, hormat dan disiplin. Awak mesti berjaya dalam hidup. Okay? Okay, ada apa-apa soalan lagi? Kalau tak ada, kita berhenti setakat ni. Kita sambung nanti kita punya teknik menjawab. Okay, apa pun saya nak ucap terima kasih banyak pada Cikgu Ong. Awak kena bangga tau sebab Cikgu Ong bersusah payah bantu kita dapatkan 2 pelajar cemerlang ni untuk berkongsi rahsia kecemerlangan diorang. Okay, tanpa Cikgu Ong saya rasa program malam ni mesti tak berjalan dengan lancar. Terima kasih banyak Cikgu Ong. Okay, semua cakap terima kasih kat Cikgu Ong. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Kalau ada masalah, rasa malu nak share, saya boleh share dengan Cikgu Ong. Thank you teacher, thank you. Cikgu Ong sentiasa membantu awak. Okay. Kita berhenti sampai sini. Terima kasih Banu, terima kasih Syafiqah. Jumpa lagi. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Terima kasih cikgu. Pastikan anda isikan kehadiran dalam Google Form dan lepas tu anda boleh leave meeting sebab nanti saya nak end meeting.
Oh, sangat bagus Puan Nozila, mereka sharing sangat bagus. Ya, betul. Kalau bagus. saya sebenarnya suka Sang Sihwa tapi dia tak dapat kan. Saya nak dia present sebenarnya Sang Sihwa. Oh. Sebab dia tapi dia tak nak. Saya sudah banyak kali. Itulah. Dia malu saya rasa lah. Tapi sangat bagus lah sebab yang adakah saya punya line putus banyak sangat? Ya, lag. Sangat lag ah? Tak. Okay. Mungkin dah letih kot. Line dah letih Cikgu Ong. So Cikgu Ong mungkin rehat. itu line ramai orang masuk, that's why dia putus-putus. Tapi nanti Cikgu Ong boleh tak dapatkan voice ke, suruh Sang Sihwa bagi voice ke, mungkin dia malu saya rasa. Sebab dia memang sangat malu. Even dalam kelas pun kalau dia tak faham dia akan jumpa saya personally tanya cikgu ataupun PM saya, cikgu boleh tak bantu saya. Dia memang bukan expose punya orang. So boleh tak Puan Ong dapatkan, sebab saya nak at least pelajar Chinese 5 UKM tu dapat motivate elite pasal dia lah. Sebab dia memang sangat pemalu lah. Tapi dia bagus. Okay. Usahakan. Saya tak tahu dia akan janji saya ke tidak sebab yang datang sharing pun dia tak berapa nak kan. Try kalau boleh dapat. Okay Cikgu Ong, terima kasih banyak. Okay, bye Dasha, Lisa, Nadia. Okay, bye. Bye Cikgu. Okay, bye semua. See you. Okay. Tolong leave meeting ya Fifi dengan Sasnita.